Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus bersama saya Syuhaimi Muhammad dalam rancangan dialog pastinya. Jika minggu sudah kita dah pun bersama Ketua Menteri Sarawak, pastinya dalam bual bicara khas sempena setahun Ketua Menteri Sarawak, dan hari ini dialog kembali bersiaran seperti biasa tepat jam 9.05 malam. Jadi apa pun saudara, nikmat keamanan dan kemakmuran yang kita kecapi kini tidak datang bergolek, maka ada benarnya ya, yang bulat itu tak datang bergolek, yang pipih itu tidak datang melayang, dan semuanya dibina oleh pengorbanan yang tidak terhitung nilainya. Banyak roh bercerai jasad, gugur sebagai bunga bangsa, dan ramai juga isteri pula yang menjadi balu dan anak yang menjadi yatim piatu, dan tidak kurang juga yang cedera kekal hilang upaya mereka ini gadaikan jiwa raga demi maruah demi negara. Dan secara realitinya juga, selama 8 tahun di Dataran Merdeka pada tanggal 31 Ogos, saya sendiri menyaksikan, ya, bohong kalau saya nyatakan saya tidak teruja tak kala melihat kesegakan dan juga kekemasan Pembarisan Angkatan Tentera Malaysia, khususnya Tentera Darat dalam perhimpunan ataupun perarakan sempena 31 Ogos. Dan itu juga adalah satu indikatif kepada rakyat dan negara bahawa seluruh warga Angkatan Tentera umumnya dan khasnya Angkatan Tentera Darat adalah sebuah organisasi yang kukuh, lagi utuh kesatuannya dan persatuannya. Sebuah organisasi yang tidak goyah kekuatannya. Lantaran itu, dalam 82 tahun penubuhan Tentera Darat Malaysia pada malam ini, pastinya saya rasa cukup bertuah kerana bersama saya adalah Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor, Panglima Tentera Darat. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada RTM kerana sudi menerima saya pada malam ini. Ya, kembali Tan Sri. Jadi Tan Sri, dalam tempoh sejam sebenarnya saya mengenali Tan Sri, seorang yang mudah didekati namun ada ketegasan dan berkaliber pastinya. Sekali lagi, dalam pada itu ketegasan yang sememangnya Tan Sri tunjukkan. Dan saya melihat, ya, usia Tan Sri 58 tahun. Ya. Ya, dalam 2 tahun usia, lagi pencen. 2 tahun lagi pencen. Dan dalam itu, dan pada itu, cinta Tan Sri pastinya pada Puan Sri, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya difahamkan Tan Sri memang mencintai bidang ketenteraan ini. Kenapa? Kalau tidak menjadi tentera hari ini, apa agaknya profession Tan Sri? Kalau saya tak jadi tentera hari ini, saya masih akan jadi seorang tentera juga di masa akan datang. So itulah dia. Yang ada dalam jiwa saya waktu itu hanyalah menjadi seorang tentera. Kan ada sebab. Ada sebab saya ingin menjadi seorang tentera. Kalau izinkan saya, waktu kecil-kecil, waktu saya sekolah, saya lihat ada satu kejadian, iaitu ada seorang, kalau tak silap saya, seorang private biasa saja meninggal dunia. Mungkin dalam pertempuran, akibat pertempuran. Waktu itu kan permasalahan kita dengan penganas komunis waktu itu. Jadi saya lihat tata cara dia diberikan penghormatan itu begitu tinggi. Bermaknanya itu baru seorang anggota biasa. Diberikan tembakan gole, diberikan tiupan tuan-tuang yang ada dalam upacara tersebut, memakai pakaian putih lengkap untuk memasukkan dia di dalam liang. Saya rasa begitu teruja melihat keadaan tersebut. Jadi tanam dalam saya, kenapa saya tidak boleh juga mengikuti, menyertai profesi ini. Ya. Jadi alhamdulillah saya, itu tumpang, saya tidak minta yang lain dah. Maka bila kata tadi, Cik Suami katakan, itu hanya tentera dan tentera. Saya rasa tidak salah pilihan saya waktu itu. Jadi syabas dan tahniah kerana cita-cita itu tercapai. Dan namun begitu Tan Sri, dalam kita melihat 82 tahun penubuhan Tentera Darat Malaysia, dan dengan usia Tan Sri 58 tahun, malah bagaimana Tan Sri melihat Tentera Darat pada masa kini? Ya, saya kalau ikut jumlah perkhidmatan saya sudah melangkau mungkin 37-38 tahun. Usia lebih separuh daripada usia saya di dalam perkhidmatan. Jadi saya lihat perkembangan yang ada di dalam Angkatan Tentera ini, khususnya Tentera Darat, kita kata dia bergerak dengan langkah yang ada langkah yang panjang. Saya yakin
ini adalah juga hasil daripada dukungan yang diberikan. Ya. Jadi kita mendapat manfaat daripada perkara tersebut. Kalau izinkan saya 82 tahun tentera ini, kalau usia manusia kita rasa tua. Ya. Tapi kalau kita lihat satu organisasi ia masih lagi dalam usia yang muda. Kerana angkatan tentera yang lain itu ada yang sampai 200 tahun, 300 tahun dan kita 82 tahun. Itu ikut hitungan. Ya. Hitungan penubuhan daripada 1 Mac sehinggalah sekarang. Tapi angkatan tentera sebelum tersebut ada. Ya. Ada zaman Kerajaan Melaka dulu ada tumbukan tentera dan sebagainya. Tapi ingin saya nyatakan bahawa 82 tahun kita itu, walaupun usia organisasi kita muda, tapi saya rasa dia satu organisasi yang matang. Matang kerana kita melalui beberapa episod yang mematangkan kita. Kita peperangan dunia kedua. Berapa 14 bulan yang lalu kita mengingati kematian, terkorbannya Lieutenant Adnan. Dia mempertahankan Bukit Candu di Singapura, pertempuran Pasir Panjang. Jadi itu kita melalui. Kita waktu itu nama-nama Ibrahim Al-Adham dapat dapat pingat dari kerajaan British dan sebagainya. Kita juga melalui episod darurat. 2 darurat menentang pengganas komunis waktu tersebut. Dan kita berjaya. Kita antara negara di dunia yang berjaya menentang pengganas komunis tersebut. Kita tahu negara di sekitar ni di Asia Tenggara ini ada negara masih terpaksa menghadapi permasalahan dengan insurgency lah, saya nyatakan. Jadi bagi saya 82 tahun ini muda, tapi kita matang. Seolah-olahnya macam budak umur 12 tahun, tapi kematangan dia tu macam orang berusia 20 tahun. Okey. Itu pandangan saya. Dalam usia 82 tahun tentera darat. Jadi itu usia 82 tahun penubuhan tentera darat. Dan pastinya seperti mana Tan Sri nyatakan tadi, Tan Sri 37-38 tahun telah pun mengabdikan diri dalam dunia ketenteraan. Dan pastinya dari segi menterinya juga telah pun berubah ramai. Jadi bagaimana dengan untuk tahun 2015, Menteri Pertahanan sendiri telah memberikan 5 fokus kepada Angkatan Tentera Malaysia. Jadi bagaimana untuk tentera darat terkesan dengan 5 fokus utama yang dinyatakan oleh Menteri Pertahanan? Kita mendukung. Itu kerana sebagai sebuah organisasi Angkatan Tentera, khususnya tentera darat, kita mendukung ke-5 yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri tempoh hari. Kerana saya yakin semuanya dalam jangkauan kita untuk melakukannya. Dan saya yakin tentera darat bagi saya dapat melakukan yang terbaik untuk mendukung kelima tersebut. Dan saya lihat perkara yang dinyatakan tempoh hari is achievable, satu yang boleh. Dan kita tidak akan sekali-kali mengenepikan kehendak tersebut. Dan juga kerana ia adalah satu kekuatan yang ada. Kekuatan ada pada kita dan juga memberi kekuatan kepada Yang Berhormat Menteri dan seterusnya Kementerian Pertahanan. Okey, itu untuk perutusan Menteri Pertahanan, dan saya juga sempat melihat perutusan Tan Sri baru-baru ini. Malah saya juga melihat kembali perutusan pada tahun sambutan 81 tahun Angkatan Tentera Darat ini. Dan perkara yang kerap diangkat adalah tentang kesatuan. Tan Sri, kenapa kesatuan yang diangkat? Itu adalah satu tema, benda yang saya anggap paling penting. Kesatuan akan menentukan hala tuju sebuah organisasi tersebut. Keutuhan, kekukuhan organisasi, kemampuan dia melaksanakan tugas, amanah yang diberikan bergantung kepada kesatuan. Saya ambil contoh. Saya selalu ambil contoh sebagai sebuah piramid. Kalau dalam piramid itu ada penuh diisi dengan berbola, kalau satu berbola tersebut kita tarik keluar, piramid itu akan roboh.
Saya anggap warga tentera ini sebagai satu piramid dan anggota tersebut berbola yang ada. Kalau kita tidak bersatu, kesatuan kita rapuh, kita akan runtuh. Angkatan tentera tak boleh ada dalam beberapa kumpulan. Kita harus jadi satu. Jadi kesatuan kita satu untuk mencapaikan satu misi saja. Dan kita yakin misi kita yang ada adalah satu, menentukan kedaulatan negara kita ini tidak digugah oleh sesiapa. Tapi banyak pemboleh ubah yang mampu merubah keutuhan, kesatuan yang dicita-citakan itu. Jadi ke arah itu kita perlu ada kreativiti untuk insulitkan perkara ini. Kita perlu melakukan apa yang perlukan untuk insulitkan supaya kesatuan saya ini, kesatuan Angkatan Tentera atau Tentera Darat tak boleh digugah oleh siapa, tak boleh diganggu oleh sesiapa. Jadi di bawah rejim Tan Sri ketika jangan ini, pakai rejim. Ini istilah-istilah ketenteraan. Saya mengambil sedikit untuk metaforanya. Jadi bagaimana perubahan-perubahan kalau kita lihat sejak 82 tahun sehingga ke hari ini, perubahan yang memberi kesan impak besar dalam tentera darat itu sendiri? Saya melihat kepentingan tentera darat ini wujud dalam dua bentuk. Dalam dua bentuk. Kerana kekuatan tentera darat ini datang pada dua. Kita kira dua ini, satu saya sentiasa panggil apa yang nyata, yang nampak, intangible. Itu barang-barang, peralatan. Satu lagi adalah yang tidak nampak, intangible. Itu adalah keanggotaan yang ada. Jadi hardware saya dan software saya ini adalah yang penting. Dan saya lihat tentera darat ini berkembang ke arah tersebut. Evolusinya, transformasinya merangkumi keperluan peralatan dan sistem dan juga perkembangan modal insan, anggota dia. Itu adalah aset tentera darat. Jadi saya lihat perkembangan ini kerana 38 tahun waktu saya masuk tentera dulu, anggota saya mungkin waktu itu kelulusannya hanya LCE. Semangat mereka lain, cara kita melaksanakan tugas lain. Tapi sekarang ini dengan keadaan peralatan yang berubah, canggih dan sebagainya, memerlukan orang bukan sahaja mempunyai brute, mempunyai kekuatan, tapi juga mempunyai kepintaran untuk mengendalikan. Satu barang bukannya satu peralatan yang murah. Jadi jelasnya kita perlukan modal insan dan kita lihat ini naik mengikut keadaan tersebut. Modal insan itu Tan Sri telah pun sebut. Saya akan simpan sekejap tentang modal insan. Namun dalam tempoh 38 tahun Tan Sri berkhidmat, 82 tahun tentera darat sendiri, saya yakin dan Tan Sri tak boleh berbohong, akan ada kekecewaan Tan Sri dalam sistem itu sendiri, malah dalam perubahan-perubahan yang berlaku ini. Jadi ada tak perkara sememangnya ada kekecewaan Tan Sri ataupun rasa tidak puas hati dalam struktur tentera darat itu sendiri? Saya, Encik Suami, you katakan sesuatu yang memang kalau kita kata dalam keluarga pun kita ada keadaan yang kecewa. Tapi kecewa itu sebenarnya ubat. Ubat untuk kita bangkit. Kecewaan tak boleh. Kalau saya kecewa, saya tak sampai di mana saya berada hari ini. Kalau saya ikutkan kecewaan itu. Kecewa itu menjadi ubat. Kerana kita lihat pada tahap-tahap yang ada. Sampai di sini kita lihat benda itu dalam bentuk yang kita boleh lihat tahap kita saja. Tapi keadaan yang lain itu melihatnya pada tahap yang lain. Level yang lain. Saya katakan begitu kerana sebagai contoh saya lihat keadaan yang berbeza. Situasi yang berbeza daripada mereka yang tidak mengetahui. Saya lihat bigger picture. Satu benda yang besar sekarang. Jadi setelah melalui tersebut saya mengetahui. Saya mengetahui dan saya yakin perkara yang kekecewaan saya dulu itu sebenarnya tidaklah satu kekecewaan yang boleh dikatakan satu benda yang berat. Kerana cuma saya tidak mengetahui. Itu pelajaran saya. Jadi sekarang ni apa yang cuba kita nyatakan, kita lakukan adalah untuk supaya memberikan pengetahuan yang cukup kepada anggota kita supaya
apa juga kemungkinan kekecewaan mereka itu kurang. Okey. Jadi melalui sistem pemerintahan yang ada, kita cuba sampaikan maklumat. Maklumat yang betul akan mampu menampan kekurangan tersebut atau kekecewaan. Okey, itu dah pun ditangani? Itu yang dilakukan. Kerana itu saya kalau dilihatkan salah satu perkara dalam kesatuan yang perlu kita ada adalah untuk menentukan perkara ini disampaikan. Jadi sistem kita ni perlu memberi satu pengetahuan yang berita yang sebenarnya dan apakah perancangan kita, apa yang kita nak buat dan sebagainya. Okey. Jadi Tan Sri, saya juga melihat ada kekecewaan sebenarnya dari satu sudut. Betulkan saya jika saya salah. Okay. Ya. Tentang sumber manusia seperti mana yang Tan Sri nyatakan tentang modal insan. Kerana saya melihat sendiri menerusi laman sesawang Tentera Darat ini, ya, sekarang juga dipromosikan tentang pengambilan anggota baru, ya, prajurit baru. Dan sehingga setakat ini masih lagi sebenarnya kedengaran tentang kurangnya pernyataan kaum-kaum bukan Melayu dalam Tentera Darat. Saya rasa Tan Sri juga kecewa bila mana kaum-kaum lain tidak menyertai dalam usaha menjaga kedaulatan, keamanan, mempertahankan negara. Tan Sri. Okey. Bila kita bercakap tentang pertahanan secara menyeluruh, ya, secara nyata tidak ada bodies, tidak ada anggota yang berada di dalam organisasi tersebut. Tapi yang jelasnya mungkin bantuan atau sokongan mereka itu datang dalam bentuk yang lain. Saya berani nyatakan begini kerana waktu saya mula menjadi kadet dulu, saya ramai mempunyai rakan-rakan yang daripada kaum yang lain. Hingga sekarang ni kalau kita buat reunion, yang pencen pun datang semua sekali, masih akrab kita. Tapi itu dulu, Tan Sri. Ya, tapi ingin saya nyatakan bermakna keadaan tersebut, keadaan waktu tersebut. Keadaan waktu tersebut membolehkan memberikan mereka ini pandangan yang berbeza. Ya, kita ada tanam balas singgem waktu itu menjadi sampai ke Panglima Tentera Laut. Jadi, tapi situasi berubah, environment berubah, di mana prioriti mereka mungkin lain. Melihat sekiranya perlu, kita akan terlibat. Tetapi mungkin tidak terlibat sekarang ini secara langsung. Jadi, saya ingin nyatakan juga di sini, contohnya askar wataniah saya di Kuala Lumpur. Ada satu regimen tersebut, banyak anggota dari bukan Melayu yang menyertai regimen tersebut. Okey. Jadi secara fizikal mereka tidak menyertai kita sebagai anggota tetap, tapi ada sebilangan besar mereka di Kuala Lumpur 515 contohnya, mereka mempunyai ketuanya adalah seorang kaum yang lain. Okey. So ini adalah kita harus lihat daripada sudut yang lebih besar. Kalau kita kira daripada satu mesti ada satu. Ya, kita mesti lihat defense sense ini daripada sudut yang lebih besar. Di luar kotak juga. Kerana apa yang saya nyatakan ini sebenarnya dibangkitkan oleh saudara Muhammad Al-Almin yang mengajukan, yang mana menyatakan beliau percaya sebenarnya Tan Sri, 70% daripada anggota tentera adalah kaum Melayu. Jadi katanya apakah langkah dan tindakan pihak kerajaan selepas ini untuk... Saya Angkatan Tentera, bukan Angkatan Tentera, malahan ini adalah juga hasrat kementerian, hasrat menteri juga untuk melihat lebih ramai. Tapi kita akan terus berusaha untuk mendapatkan mereka untuk memasuki perkhidmatan tentera. Mungkin sekarang ni dengan syarat perkhidmatan yang baru, gaji yang baru dan sebagainya, banyak perkara yang perlu lihat. Mungkin mereka hanya ingin berkhidmat 3 tahun, tapi sebab kita punya perkhidmatan 10 tahun, jadi lama. Mungkin kalau kita lihat pelbagai cara yang boleh kita lihat. Jadi kita kena lihat secara holistik, secara menyeluruh. Ya, Okey, itu pandangan masyarakat berhubung pengambilan rekrut untuk anggota-anggota baru, dan ini juga sebenarnya menyentuh tentang anggota sedia ada. Saya menerima pandangan daripada Azri Lowland menyatakan terdapat trend anggota lain-lain pangkat menamatkan perkhidmatan selepas 10 tahun berkhidmat. Ini tidak berpencen katanya. Dan tawaran kehidupan di luar yang lebih baik atau faktor dalam perkhidmatan itu sendiri. Jadi bagi pegawai pula, ramai kalangan pegawai terpaksa berhenti selepas 10 tahun kerana perjawatan yang terhad. Tan Sri. Perjawatan yang masuk perjawatan itu saya agak kurang
ruang untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Kalau kita lihat tentera ni, kalau kita lihat juga contohnya tentera darat, juga kita perlu lihat daripada satu sudut. Ini soalan yang interesting lah agak. Kita daripada sudut yang lain, jangan kita lihat daripada satu sudut saja. Kerana sebagai contoh, kita lihat tentera darat ini juga sebagai satu instrumen kepada pembangunan negara. Kalau mereka 10 tahun keluar mempunyai skill yang ada, jelasnya mereka yang berhenti awal tu mungkin ada persiapan dia, ada rancangan dia. Kerana setelah 10 tahun mereka tu dah dewasa. Dia masuk 19 tahun, campur 10 tahun, 29 tahun, dewasa. Apa yang saya inginkan dalam hidup saya? Apa yang saya ingin kepada keluarga saya? Jadi kalau mereka tu berada di dalam lingkungan masyarakat, saya yakin dia pun ada rancangan tertentu. Dan saya anggap tentera ni sebagai satu conduit yang menjadi menyalurkan mereka yang boleh menjadi warga masyarakat yang baik. Itu. Tapi kalau untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, sebab dalam sistem kita kenaikan pangkat, kalau pegawai lah contohnya, dia harus melalui processes. Ya, dan dia harus memenuhi processes tersebut. Kursus, peperiksaan naik pangkat dan sebagainya. Tapi kalau tempoh penjawatan 10 tahun yang dikatakan tidak ada penjawatan, saya perlukan jawapan daripada Tan Sri selepas ini. 10 tahun? Jawapannya selepas ini, Tan Sri. Kita kembali berehat. Saudara, jangan ke mana-mana. Terima kasih dan anda masih lagi bersama saya Syuhaimi Mohamad dan juga Panglima Tentera Darat. Jadi terima kasih Tan Sri. Jadi kita masuk pusingan yang kedua. Jadi sebelum kita berhenti rehat tadi tentang penjawatan itu sendiri, ya. Saya menganggap kalau dah berkhidmat 10 tahun namun grade ataupun penjawatan untuk kenaikan pangkat itu tiada, bukankah ini satu pembaziran kepada angkatan tentera, khususnya tentera darat, malah untuk kerajaan sendiri yang telah pun memberikan pelaburan besar? Sebenarnya upward mobility dan ruang dia, percentage, nisbah dia tu agak bagus untuk maju ke depan. Agak bagus. Captain, majors ni adalah satu, saya lihat agak mudahlah untuk sampai ke tempat itu. 10 tahun servis, 10 tahun berkhidmat. Saya berkhidmat 8 tahun, sekitar 9 tahun baru saya jadi major. So itu adalah memang daripada dulu perkara ni begitu. Kita dalam bentuk hierarki dan kita harus sabar menanti. Sabar menanti. Harus ada kesabaran itu. Okey, baik. Itu soal kenaikan pangkat. Kita dah juga menyentuh tentang modal insan. Dan kini apa yang diberikan fokus juga adalah tentang aspek aset. Malah dalam putusan khas Perdana Menteri juga telah pun nyatakan tentang menjerualkan semula pembelian aset. Malah PLKN juga untuk 2015 ini ditangguhkan. Adakah pihak kementerian ataupun pihak tentera juga menghadapi kekangan dalam faktor keuangan ini? Ya jelas, kerana kita pun salah satu daripada agensi di bawah kerajaan. Jadi apa yang jelasnya kita akan terlibat dengan perkara. Namun benda ini bukan baru. Maknanya istilah kekurangan peruntukan, bukan kekurangan artinya. Keutamaan diberikan ke tempat-tempat yang lain. Dan kita akur tentang perkara ini. Jadi untuk itu kita harus jadi kreatif. Tentera darat harus jadi kreatif. Kreatif dalam bentuk supaya kita mengutamakan apa yang utama. Apa yang utama, keutamaan kita. Jadi trust, kita melihat kita tidak boleh melihat tentera darat sebagai tentera darat saja. Kita mesti melihat angkatan tentera sebagai satu tumbukan. Tentera darat mesti mempunyai peralatan yang sesuai. Tentera laut dan tentera udara. Untuk mampu tentera saja untuk bertempur memang mungkin tidak berkemampuan. Tapi harus ketiga-tiganya. Jadi kita mesti melihat across the board. Untuk ketiga-tiga perkhidmatan. Okey, itu dalam tentang aset. Ya, ada kekangan untuk pemerolehan. Tapi kalau kita melihat dari agensi yang lain, ini betulkan juga kalau saya tersilap Tan Sri, ya ini saya kongsikan paparannya, ya kalau kita boleh ambil, ini adalah
kenderaan ataupun aset 8MRZR dipaparkan di Kaca TV milik sebuah agensi yang digunakan khusus untuk kegunaan di Eskom. Jadi adakah tentera tidak terasa bila sebuah agensi lain memiliki, saya tak nafikan ada perolehan daripada tentera darat, iaitu ini 8x8 Jupiter. Jupiter. Ini perolehan juga, tapi untuk agensi lain jumlahnya telah pun agak besar yang diperolehi. Jadi bagi tentera darat sendiri, kita lihat di Eskom, sebab you bawakan Eskom. Jadi Eskom ini adalah satu organisasi yang mempunyai beberapa agensi. Tentera darat mempunyai tugas yang khusus di situ. Jadi penugasan ini mungkin tidak memerlukan kita mempunyai kenderaan sebegitu rupa. Kita memerlukan kenderaan yang dalam bentuk yang lain. Mungkin armored vehicle yang dalam bentuk yang lain. Jadi bagi saya ini adalah mengikut keperluan organisasi. Kalau kita mengikut keperluan atau sememangnya mengikut bajet kerajaan. Kalau ada bajet yang disediakan, yes, pihak Angkatan Tentera akan membuat perolehan untuk... Saya kata mengikut keperluan. Kerana dengan bajet yang ada itu, kita akan meletakkan apa dia keutamaan kita, keperluan kita. Itu yang harus menjadi gitu. Walaupun duit yang banyak, masih lagi dalam bentuk keutamaan. Kalau duit yang sikit pun dalam bentuk mengikut keutamaan. Keperluan sehingga hari ini, apa yang diperlukan oleh tentera darat? Untuk ke mana? Aset? Aset sekarang ini kita yang kita punyai adalah yang ditunjuk tadi. Seterusnya kita juga memberi penekanan pada untuk melengkapkan obsolescence senjata-senjata kita yang dah yang perlu buat penggantian. Jadi ini adalah tumpuan kita. Kenderaan, mobility firepower, mobility. Jangan lupa yang aset utama yang ada dengan saya yang perlu diberi juga perhatian adalah warga saya. Warga perlu ada keselesaan mereka untuk bertugas. Keluarga mereka terjamin dengan persekitaran yang bagus. Itu adalah juga tumpuan kita. Itu saya akan simpan juga kerana ada soalan-soalan susulan mengenai keluarga di kalangan Angkatan Tentera. Dan saya melihat aset ni sebagai aset untuk pertahanan negara. Dan aspek pertahanan ni juga boleh dikaitkan dengan kesedaran pertahanan. Saya nak kaitkan pula. Kita tinggalkan isu aset, kesedaran masyarakat tentang kesedaran pertahanan. Bagaimana Tan Sri melihat? Dan juga di kalangan ahli politik. Kan kita melihat ahli-ahli politik juga sekarang memainkan isu keselamatan pertahanan ini. Tan Sri. Saya lihat sekarang selepas beberapa kejadian Datu dan sebagainya, kesedaran tentang pertahanan ini agak meningkat. Kalau kita bandingkan dengan waktu sebelumnya. Jadi saya rasa ini adalah saya lihat satu benda yang wajar, benda yang baik. Kerana melalui tersebut kita mana rakyat sedar, masyarakat sedar tentang tanggungjawab mereka dalam bentuk pertahanan. Kita ada persentage kita daripada seluruh persen daripada seluruh warga negara kita. Hanya berapa persen saja yang anggota tentera. Yang selainnya itu bukan. Jadi untuk ketahanan, dan pertahanan memerlukan keseluruhan negara. Maknanya kat sini, kalau dengan kesedaran tersebut, dengan kita terlancarnya pertahanan menyeluruh, itu adalah intangible factor yang dapat memberi kekuatan pada pertahanan negara. Saya yakin, kalau ini yang ada wujud dalam fikiran kita sekarang, kalau ada dalam fikiran kita sekarang, the defense sense tu ada, kita akan mampu menangani apa jua masalah yang baik daripada segi keselamatan maupun daripada kedaulatan kita. Jadi dalam hal ini, adakah satu keperluan, Tan Sri nyatakan telah pun mendapat kepahaman masyarakat dan juga di kalangan ahli politik tentang kesedaran pertahanan dan aset-aset malah modal insan juga telah pun dimiliki. Lantaran itu perlukah satu transformasi besar, mungkin ini perancangan daripada Tan Sri, supaya Angkatan Tentera, khususnya Tentera Darat ini menjadi sebuah pasukan yang lagi mantap? Saya rasa perkara itu bukan baru. Jadi telah terlaksana di peringkat ATM sebenarnya melalui strategic program kita. ATM mempunyai strategic program yang dikenali sebagai program 4D MAF.
Fourth Dimension Malaysian Armed Forces. Bagi tujuan tersebut, tentera darat juga mempunyai strategic plan dan strategi daratannya. Jadi itu adalah acuan, itu adalah parameters untuk kita buildkan, untuk kita bina angkatan kita. Kita tak boleh bina satu angkatan ni mengikut kita rasa hari ni buat ini, besok buat ini. Kita mesti ada satu parameters. Dalam parameters inilah kita akan bergerak menuju apa yang ingin dibangunkan. Kerana seperti mana yang saya nyatakan, membangunnya haruslah membangun bersama dengan perkhidmatan yang lain juga. Kalau satu perkhidmatan tentera darat mendapat banyak ini kekuatannya, tapi yang lain jauh tinggal belakang, kita tidak mempunyai kekuatan yang menyeluruh. Jadi bagi saya itu harus dilihat secara menyeluruh juga. Okey, itu strategi daratan Tan Sri sendiri nyatakan. Bagaimana pula saya sebab ada mendengar sebenarnya bisik-bisik yang menyatakan wujud cadangan tentang penubuhan pasukan marin yang kalau kita melihat kepada negara jiran dah lama ada dan ini memang terus di bawah Tan Sri perkara ini. Marine ingin di marine. Jadi apa yang ini ada satu gagasan dulu, satu idea yang keluar. Dan kita mengkajikan keperluannya. Setakat ini keperluannya itu kita lihat tidak ada keutamaan lagi untuk kita teruskan buat masa ini. Tapi saya mungkin di masa akan datang diperlukan. Tapi setakat ini sehingga kini masih belum difikirkan satu benda yang menjadi keutamaan bagi kita. Okey. Jadi Tan Sri, banyak sebenarnya sudut-sudut perspektif yang kita lihat di bawah Angkatan Tentera Malaysia, khususnya di bawah Tentera Darat ini. Dan kita nak bercakap juga tentang cabaran dan perkara ini juga bukan perkara baru. Kerana cakap-cakap menunjukkan sekarang ni cabaran utamanya adalah tentang perang cyber. Bagaimana pihak Tentera Darat sendiri melihat perang cyber ini? Saya kira benda ini, perang cyber ni bukan waktu sekarang ni saja, daripada dulu lagi dah wujud. Tapi kerana keadaan cyber sekarang ni berbeza, jadi ia jelas memberi satu tantangan yang baru bagi kita. Dan Angkatan Tentera Malaysia sebenarnya melihat ini secara menyeluruh tentang keperluan bagaimana kita nak insulitkan kita punya organisasi, pada masa yang sama menggunakan cyber ini untuk menjadi advantage kepada kita. So ini memang dilihat sebagai dan cyber sebagai pertahanan, sebagai pertahanan dan juga ofensif. Ya, sebab jelas kedua dia mempunyai dua senapan dua mata. Ya, untuk ofensif dan juga untuk defensif. Itu jelas mana-mana negara pun akan melakukannya. Saya juga melihat selain perjalanan keseluruhan Tentera Darat dalam tempoh 82 tahun ini, dulu kita pernah dengar hospital akan menggunakan kaedah less paper, pengurangan kertas. Dan setakat ini dalam konteks ICT lagi, bagaimana agaknya Tan Sri melihat, adakah pihak Tentera Darat dalam less paper ini berupaya dilaksanakan, memandangkan ICT itu dah memainkan peranan utama? You say rightly. Less paper, paperless. Paperless. So kita ke arah paperless. Memang sekarang ni paper sudah less. Kita menggunakan banyak ICT yang ada. InsyaAllah kalau ada ruang dan peluang, kita akan terus pergi ke satu tingkat lagi. Paperless. So kita memang less paper sedang berlaku sekarang ni, mesyuarat dan sebagainya pun kita dah menggunakan satu transformasi daripada Tentera Darat. Okey Tan Sri, sekali lagi kita berehat kerana soalan yang menyusul ini juga masih lagi agak panas untuk kita menjawabkan jawapan, kerana saya melihat banyak rahsia sebenarnya yang disimpan oleh Tentera Darat. Memang kita tak dapat hebahkan, tapi ada perkara-perkara yang perlu dikongsi kepada masyarakat. Semuanya sebentar lagi. Akhir ini pastinya saya akan membawa sedikit perbincangan melangkaui persepadanan antarabangsa, Tan Sri, dan pastinya isu yang diperkatakan ketika ini adalah tentang militan dan pastinya tentang IS. Jadi ini perkara yang sukar kerana kita bukan sahaja sebenarnya berlawan dengan anggota tentera itu sendiri, militan itu sendiri, malah kita juga terpaksa berlawan dengan ideologi mereka. Jadi bagaimana untuk tentera sendiri berhadapan dengan ideologi ini?
Jadi ingin saya balik kepada apa yang mula pada kita peringkat awal tadi. Yang saya tegakkan kesatuan tersebut. Kerana itu adalah bagi saya asas untuk menjadi penampan kepada masalah ideologi menyerap masuk. Jadi kalau dengan kesatuan masing-masing boleh melihat rakan mereka, boleh membimbing, boleh menjadi mata dan telinga untuk memantau keadaan. Jadi saya rasa itu adalah kekuatan yang harus ada. Jadi maka tadi saya tekankan kesatuan dan persatuan ini adalah satu yang mutlak yang harus ada dalam organisasi tentera darat ini. Saya yakin dengan kekuatan itu apa juga permasalahan yang dapat kita kengkang, kita insulitkan mereka, kita pertahankan kumpulannya. Jadi saya mengambil itu sebagai tindakan kunci utama kesatuan itu sendiri. Kesatuan. Ada laporan penglibatan angkatan? Tidak ada. Tak ada. Tapi dilaporkan. Alhamdulillah setakat ini memang. Tapi ada dilaporkan. Ini saya balik dengan apa yang Tan Sri nyatakan tentang kebajikan di kalangan keluarga, malah anggota itu sendiri. Sebab saya difahamkan sebenarnya ada dari segi statistiknya, saya tak tahu berapa, tapi dilaporkan ada. Tan Sri mungkin tahu dan sememangnya tahu tentang anggota yang terlibat dengan skim cepat kaya, pinjaman along dan semuanya kerana hambatan kos. Kenapa ini boleh berlaku? Adakah berbalik kepada soal asasnya keuangan yang menjadi penghambat kepada apa yang berlaku di dalam ahli keluarga tentera darat, malah secara keseluruhan Angkatan Tentera itu sendiri? Ya, kita melihat, malahan ATM melihat ini sebagai satu permasalahan yang perlu kita kekang dan kita bendungkan. Kerana ya kalau kita katakan tentang gaji, gaji yang diperoleh itu agak sekarang ini agak lumayan besarnya. Seorang anggota tentera private untuk menjadi Lance Corporal 4 tahun mereka jadi Lance Corporal. Gaji dah berbeza. Masuk sebagai rekrut diploma, mereka pendapatan sudah lebih kurang gaji bersih saja, gaji tidak masuk allowances dah 1,600, 1,800. So ini sebenarnya bayangkan kenaikan ke pangkat-pangkat yang lain sebenarnya mencukupi, tapi mungkin gaya kehidupan. Sejak bila gaya kehidupan ini adalah sesuatu dalam kawalan kita. Jadi ini adalah yang kita cuba terapkan. Maknanya keluarga-keluarga ini kita perlu touch base dengan mereka, memberikan khidmat nasihat dan sebagainya. Bagaimana untuk mengelakkan. Dan sekiranya ini berlaku, bagaimana yang kita boleh membantu mereka untuk meringankan beban. Kita tak nak mereka ni jadi parasite dalam organisasi kita. Jadi perkara ini serius sebenarnya di bawah dia ada berlaku, tapi tidak, bagi saya tidak sampai ke tahap yang boleh perhatian diberikan untuk menanganinya. Khusus kita tak nak mereka ini menjadi risk kepada kita. Ya. Dan dalam soal-soal disiplin anggota masih lagi kita kedengaran disiplin dalam bentuk masalah salah laku di luar. Jadi perkara ini bagaimana untuk 82 tahun Tan Sri Tentera Darat disiplin diterapkan, tapi isu-isu seperti ini masih lagi berlegar. Suntikan rohaniah bagaimana? Yang itu memang tak dapat saya nak katakan kita tidak ada. Akan ada berlaku perkara seperti itu ya. Permasalahan bukan saja disiplin, masalahnya di luar dan sebagainya itu ada. Tapi itu kita harus lihat hanya segelintir mereka ini, segelintir kecil mereka ini. Saya kata 0.003% lah. Kecil. Tapi mereka itu yang akan menjadi yang merosakkan imej. Merosakkan imej. Kerana nilai setitik. Jadi kita terapkan nilai-nilai Islam, nilai budaya yang perlu kita terapkan. Tapi pada masa yang sama juga kita punitif dalam bentuk ini. Bermaknanya sekiranya ini berlaku dan kita tidak ada istilahnya, kita akan memberi tindakan deterrent yang kuat. Itu saja yang mampu kita lakukan. Di bawah saya itu yang perlu saya lakukan kerana untuk demi organisasi. Demi organisasi, mereka yang sebegini bukanlah mereka yang cintakan
organisasi. Okey, apa pun sebenarnya itu antara cerita-cerita sisipan Tan Sri ya. Kalau kita melihat dalam tempoh yang terdekat ini, pujian harus saya berikan, masyarakat juga harus berikan pujian kepada Angkatan Tentera Malaysia kerana saya difahamkan 10 hari Tan Sri dia memberikan fokus kepada bencana banjir yang berlaku di Pantai Timur, dan Tan Sri juga antara mereka yang awal ya di Manik Urai pada ketika itu memberikan bantuan. Jadi ini antara satu usaha sosial pihak Tentera Darat kepada bencana banjir. Jadi bagaimana dari segi perjalanan yang boleh Tan Sri kongsikan pada malam ini dengan penglibatan Tentera Darat itu sendiri? Saya lihat pengumumanan anggota Tentera Darat, apabila diperlukan mereka deliver. Dan ini ternyata waktu banjir tempoh hari. Mereka meletakkan segala kepentingan peribadi. Ya, saya dengan pegawai itu pergi ke sana itu pada 24 hari bulan. Besok tu cuti yang panjang waktu tersebut. Tapi kita berada di sana. Saya ada waktu itu satu majlis yang besar. Saya ketepikan. Ya. Biar jadi ingatan pada anak saya. Ya. Majlis perkahwinan. Biar dia jadi ingatan bahawa pada tarikh tersebut ini yang berlaku. Tapi mereka memahami. Dan ini juga pada anggota saya. Ada yang bekerja hari itu, saya dengar dia cakap Kelantan. Kerana ada anggota sendiri yang menjadi mangsa banjir itu sendiri. Keluarganya menjadi mangsa. Saya dengar dia bercakap lewat Kelantan. Jadi saya tanya dia, awak orang Kelantan je? Saya orang Kelantan. Dekat mana Pasir Mas, kata dia. Kenapa awak tak balik rumah banjir? Rumah selai, orang Kelantan tenggelam selai. Dia kata tenggelam. Kenapa tak balik? Saya buat kerja saya dulu. Saya amat tersentuh dengan perkataan itu. Kerana dia meletakkan kepentingan orang lain itu melebihi kepentingan diri. Saya tanya balik, keluarga okey? Keluarga saya okey. Saya tak jadi tak ada masalah. Banjir walaupun banjir, air naik, tapi mereka okey. Jadi saya nanti selepas agak-agak ini baru saya akan pergi. Dan saya lihat pengorbanan mereka besar. Untuk membersih sekolah yang ada selut dalam satu kaki. Saya satu benda yang berat. Besar. Kita masuk, hari yang saya masuk Kuala Kerai dengan pesawat. Hari itu, 2 hari mereka cuba. Hari pertama tak dapat masuk, malam tak dapat. Besok pagi tu Alhamdulillah, Tuhan bagikan ruang, dapat kita masuk pergi ke sekolah yang tinggal lagi satu setengah kalau tak silap saya, yang lain air dah naik. Itu bermakna dalam 70 kaki atau 40 kaki air dah berada ke situ. Jadi saya dimarah ada lagi. Ini adalah tantangan. Tapi saya anggap itu adalah sebagai satu frustration mereka. Ya. Dan saya bilang, saya beritahu mereka, kita akan bawa makanan, kita akan bawa bantuan. Jadi Alhamdulillah mereka terima benda tersebut. Jadi dalam hal ini, saya rasa satu keperluan juga bagi pihak Tentera Darat melihat pelan bantuan yang diberikan untuk memantapkan dari segi aspek penyaluran bantuan itu sendiri. Adakah Datuk melihat ini juga satu keperluan dan sebagai satu lagi cabang yang perlu diberikan perhatian? Okey, untuk Tentera Darat, ATM khususnya juga Tentera Darat, kita melihat, kita panggil ops murni. Bagi kita ops murni. Kita melihat ops murni punya keperluan. Apakah yang berlaku tempoh hari itu memenuhi keperluan sekarang. Jadi ini kita lakukan. Ini kita lakukan. Apakah kaedah yang boleh kita buat? Kerana kalau 50% saja apa yang berlaku tempoh hari di Kelantan itu berlaku lagi, kalau air tempoh hari 70 kaki akan berlaku 35 kaki. Masih lagi kawasan yang terlibat itu akan ditenggelami air. Jadi kita melihat secara keseluruhan. Aset-aset, perolehan aset untuk menambahkan lagi kita akan lakukan, memenuhi inventory kita akan buat. Ini adalah perkara antara saya katakan keutamaan yang perlu kita lihat kembali. Dan dalam hal bencana banjir ini juga, bagaimana juga Tan Sri melihat pemurnian dari segi strategi yang pihak kerajaan sendiri angkat, iaitu Blue Ocean Strategy dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja dan juga lain-lain agensi. Saya berada di Kelantan tempoh hari, saya lihat ia berjalan dengan baik. Semua ada, daripada SKMM pun ada, semua agensi ada. Jadi di situ kita dapat menangani masalah. Obviously mula-mula ni akan ada apa juga akan ada sedikit tu, tapi selepas bermula
mekanisme itu berjalan dengan baik. Saya lihat begitulah. Saya ada sepanjang waktu tersebut. Dan saya yakinlah kalau ini yang berlaku. Kalau kita lihat di Terengganu yang sebelum ini, tahun lepas Terengganu di Kemaman itu banjir yang teruk. Tahun ini mereka mengalami banjir kurang lebih juga. Tapi mekanisme dia dah ada. Mekanisme dia tu ada, dibuat dengan baik. Penyampaian penghantaran barang makanan, bantuan semua berjalan dengan licin. Baik, so itu mungkin salah satu daripada template yang boleh kita gunakan. Okey, jadi kita dah pun melihat sebenarnya secara keseluruhan mungkin ada sudut-sudut yang tertinggal. Jadi soalan mungkin di penghujung-penghujung ini juga saya ingin melihat ya Tan Sri, bagaimana agaknya dari segi hala tuju tentera darat ini, ya kalau kita perhatikan di negara jiran, Tentera Nasional Indonesia membesarkan Kopassus komandonya, dan di China ya mengecilkan tentera darat namun membesarkan armada lautnya. Jadi untuk tentera darat sendiri, hala tuju selepas ini, Tan Sri. Maksudnya sama ada kita seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita ikut acuan yang telah kita buat. AMI 210+10 itu adalah acuan untuk di mana tentera darat berada untuk sekarang ini dan sekurang-kurangnya 20 tahun akan datang. Itu adalah dan kita masih terikat dengan dasar pertahanan. Kita akan, ya jelas, yang dasar pertahanan yang ada, dan daripada dasar pertahanan itu kita translatekan strategi kita. So itu adalah acuan. Kerana kita tak dapat nak ubahkan acuan mengikut tiba-tiba ubah, kita akan jadi haywire. Jadi acuan itu yang akan menentukan di mana tentera darat buat. Saya tidak akan katakan apa yang secara terperinci, tapi kita mempunyai strategi dan acuan yang perlu kita buat. Okey. Jadi Tan Sri, saya yakin sebenarnya pada 1 Mac yang lalu Tan Sri telah pun menyampaikan perutusannya. Namun bagi seluruh rakyat Malaysia sendiri, harapan daripada Panglima Tentera Darat dan sekali lagi juga untuk seluruh warga Tentera Darat sendiri, Tan Sri. Saya sempena dengan Hari Tentera Darat pada 1 bulan. Saya ingin mengambil kesempatan inilah untuk merakamkan ucapan terima kasih saya yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pertahanan, kepada Kerajaan Malaysia yang melihat kepentingan pertahanan ini sebagai satu daripada perkara yang penting dan utama bagi mereka. Dan ini kita lihat daripada perolehan aset-aset dan sebagainya. Itu memang tidak dapat kita nafikan. Diberikan perhatian. Pertahanan diberikan perhatian khusus. Pada masa yang sama kepada seluruh warga tentera, saya ingin menyeru kepada warga tentera ini untuk memberikan komitmen yang terbaik mereka. Memberikan ketaksetiaan, kerana hanya dengan komitmen dan kesetiaan itu sajalah kita akan membina kesatuan yang kuat dan utuh. Itu adalah perlu untuk kita jadikan tentera darat yang disegani, tentera darat yang berkredibel dan dihormati oleh semua. Kepada rakyat, saya ingin nyatakan di sini apa yang tentera darat ada berlaku sekarang ini dan apa yang diperoleh, kekuatan yang ada, keupayaan yang tentera darat ada adalah hasil daripada dukungan seluruh rakyat. Jadi saya sebagai Panglima Tentera Darat berharap kalau kita tidak dapat menegur dengan cara yang lain, paling tidaknya berikanlah doa kepada kita supaya kita mampu menjaga kedaulatan negara ini, menjaga integriti negara ini dengan sebaik. Yakin Tentera Darat akan melakukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tan Sri. Ya, dalam tempoh sejam ini sempat saya mengenali dari segi sisi yang lain Tan Sri dalam ketegasannya itu, ya, bila mana kita bicarakan tentang bencana musibah banjir itu, ya, ada kelembutan dalam hati itu sendiri. Jadi sekali lagi untuk Tan Sri dan juga kepada seluruh warga Tentera Darat, selamat menyambut Hari Perubahan Tentera Darat yang ke-82 1 Mac yang lalu. Jadi pastinya untuk rakyat sama-samalah sebenarnya kita terus mempertahankan keselamatan dan juga kedaulatan negara. Jadi sekali lagi terima kasih Tan Sri kerana bersama dialog, dan untuk itu saudara, insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.